Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana. Hari ini, saya sangat bersukacita untuk berkongsi dengan anda tentang cara-cara untuk mengubati sifat yang bernama malas. Anda semua sudah maklum bahawa malas ini sangat-sangat berbahaya kepada manusia, kerana malas ini boleh membawa diri kita kepada kebinasaan atau kemunduran. Jika anda pernah terdengar bahawa satu penyataan ini yang mengatakan bahawa malas ini tiada ubat, ataupun penyakit yang tiada ubat ialah malas. Saya percaya bahawa anda semua pernah terdengar dengan pernyataan ini. Tetapi hari ini saya akan membuktikan bahawa malas ini mempunyai ubatnya. Dan saya ingin berkongsi dengan anda tentang 3 poin pada hari ini. 3 poin. Yang pertama, saya akan memberikan pengenalan tentang apakah itu malas. Yang kedua, saya akan berkongsi dengan anda tentang faktor dan punca yang berlakunya malas, ataupun faktor dan punca berlakunya sifat malas dalam kalangan manusia ini. Okey? Jadi, yang ketiga, saya akan tekankan tentang cara-cara untuk mengurangkan ataupun mengatasi, bahkan mengubati malas ini. Jadi baiklah, untuk pengenalan, malas ini merupakan, atau definisi bagi malas ialah ketidakcenderungan untuk melakukan sesuatu aktiviti walaupun mempunyai keupayaan untuk bertindak atau untuk melakukannya. Seperti anda mampu untuk berjoging, tetapi disebabkan anda mempunyai malas ini, anda tidak mampu untuk jogging. Itu adalah antara contoh bagi definisi malas. Baiklah, malas ini mempunyai beberapa faktor berlakunya sifat ini. Yang pertama ialah kekurangan harga diri ataupun kekurangan nilai diri, ataupun merasakan bahawa diri ini tidak berharga. Dengan perkara ini, ia boleh membuatkan kita menjadi malas. Seperti anda merasakan bahawa tidak yakin dan merasakan diri ini tidak mempunyai harga dan tidak boleh berbuat demikian. Jadi malas ini akan tertimbul dalam diri anda. Jadi bagi yang kedua, antara punca bagi malas ialah kekurangan nilai positif dalam diri dan pengiktirafan yang positif daripada orang lain yang kurang. Seperti orang A dan orang B. Orang B ini memberikan kata-kata yang positif ataupun kata-kata semangat kepada orang A, maka orang A ni akan menjadi lebih rajin dan tidak malas. Itu merupakan antara contohnya. Jadi apabila anda tidak mempunyai positivity dalam diri anda, maka malas itu akan tertimbul dan anda akan merasakan bahawa duduk dan juga berehat lebih baik. Di samping itu, malas ini berpunca
daripada kekurangan disiplin. Dan kekurangan disiplin ini terwujud akibat daripada keyakinan diri yang rendah. Jadi anda haruslah daripada sekarang sentiasa mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan juga memandang diri ini tinggi dan tidak memandang rendah terhadap diri sendiri, dan percaya bahawa anda mampu untuk melakukan sesuatu itu. Dan akhir sekali, malas ini terwujud disebabkan kurang minat terhadap sesuatu aktiviti dan kurang kepercayaan terhadap keberkesanannya. Anda mesti pernah melalui dan juga mengalami situasi ini, seperti menghadapi sesuatu masalah, ataupun anda menghadapi sesuatu pertandingan ataupun apa-apa jenis aktiviti dan anda tidak minat dan anda tidak mempercayai keberkesanannya. Tamsilnya, sebagai contohnya, seseorang itu berkata bahawa belajar bersungguh-sungguh akan membawa kepada kejayaan dan mendapat 10A. Tetapi seorang itu tidak mempercayai bahawa belajar bersungguh-sungguh akan membawa kepada kejayaan, dan dia kurang minat dan tidak mempercayai akan keberkesanan mempelajari dengan bersungguh-sungguh itu. Maka mulai hari ini anda haruslah mempercayai keberkesanan sesuatu perkara apabila ia telah disebut oleh orang lain dan dialami oleh orang lain kejayaan tersebut. Maka itu adalah merupakan contoh dan faktor berlakunya masalah dalam hidup kita. Jadi saya akan berkongsi dengan anda tentang cara-cara untuk mengatasi masalah malas ini. Jadi baiklah, kita akan mulakan dengan sekarang. Baiklah. Mari saya kongsikan dengan anda tips yang pertama. Tips yang pertama untuk kita mengubati sifat malas ini adalah dengan mempunyai azam yang kuat. Apabila anda ingin mengatasi malas, anda haruslah mempunyai azam yang kuat ataupun cita-cita dan kemahuan untuk berjaya yang kuat. Kalau anda mempunyai azam yang kuat, seperti ingin berjaya, seperti ingin mencapai 10A dalam peperiksaan atau straight A dalam peperiksaan, ataupun untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, atau apa-apa jua keadaan atau apa-apa jua cita-cita anda, malas tersebut akan dimusnahkan. Kerana apabila anda mempunyai cita-cita yang sangat tinggi terhadap satu cita-cita itu, otak anda akan secara automatik akan mendesak tubuh badan dan mental, fizikal dan seluruhnya untuk anda bergerak dan mengejar cita-cita itu. Kerana saya pernah mengalaminya beberapa kali apabila saya mempunyai satu cita-cita. Jadi, apabila anda mempunyai satu azam yang kuat, letakkan dalam diri dan kata kepada diri bahawa saya boleh mencapai sesuatu kejayaan itu dan saya tak akan gagal. Dan mulai hari ini saya tak akan give up. Saya tak akan berputus asa, membuang masa dan juga malas. Saya akan berdiri mengejar kejayaan itu walau apa jua keadaan.
kerana saya mempunyai ibu bapa yang mendorong saya. Itu merupakan satu contoh dan cara untuk kita ubat malas ini. Jadi apabila kita mempunyai malas, kita mempunyai azam yang tinggi dan kita malas, itu merupakan satu masalah besar. Kerana jika anda mempunyai azam yang tinggi dan anda masih mempunyai malas, bermakna anda tidak mahu cita-cita yang anda impikan itu. Jadi lakukanlah demikian untuk anda berjaya dan elakkan sifat malas ini. Ingatlah bahawa malas ini boleh menghancurkan diri anda dan membuatkan diri anda semakin mundur dan tidak maju. Dan saya juga ingin terangkan bahawa self-talk ataupun percakapan diri sendiri ataupun bercakap dengan diri sendiri, anda sentiasa haruslah bercakap tentang perkara yang positif dan elakkan dan kurangkan atau mansuhkan perkataan yang negatif kepada diri sendiri. Seperti anda cakap bahawa anda boleh lakukan sesuatu itu sehingga selesai dan sehingga berjaya. Dan elakkan dia bercakap, oh saya ni lemah, saya tidak mampu untuk melakukan tersebut dan saya memang tak akan berjaya sampai bila-bila. Percakapan kepada diri sendiri ini merupakan satu aspek utama untuk kita melakar kejayaan di masa depan. Jadi itu merupakan untuk faktor yang pertama. Saya akan teruskan yang faktor yang kedua. Baiklah. Baiklah, kita akan teruskan dengan tips yang kedua. Untuk kita mengatasi masalah malas dalam diri kita, antara contoh atau cara atau usaha untuk kita mengatasi masalah malas ini adalah dengan mendapatkan bantuan. Mendapatkan bantuan seperti bantuan daripada ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan, sahabat, saudara mara, mentor dan lain-lain akan membuatkan kita lebih berminat. Okey, seperti contoh, saya akan terangkan. Anda sedang menghadapi sesuatu masalah seperti soalan matematik. Soalan matematik itu sangat sukar untuk memahami. Soalan ni sangat sukar untuk kita faham dan selesaikan untuk jawab. Okay? Jadi, apabila kita tak mampu untuk jawab dan kita pening dan kita tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut, kita akan kurang minat terhadap soalan matematik dan kerja matematik tersebut. Dengan ini, yang saya beritahu pada awal video ini, apabila kita kurang minat, maka kita semakin malas. Okey? Apabila kita kurang minat terhadap sesuatu perkara, kita akan menjadi malas. Jadi, apabila kita menghadapi soalan matematik yang susah itu, kita haruslah dan wajarlah memanggil guru agar guru ini dapat membimbing dan menunjuk ajar cara penyelesaian masalah matematik itu. Maka apabila kita dapat menyelesaikan masalah matematik dan kita memahami bahawa matematik ini senang dan sangat seronok, maka kita akan kurang menjadi malas dan kita akan teruskan membuat soalan-soalan yang lain dengan bimbingan dan bantuan guru. Jadi,
Selain kita mendapat penyelesaian terhadap sesuatu masalah, dengan mendapat bantuan ini, kita juga dapat bantuan secara bantuan daripada guru-guru dan ibu bapa ini, seperti mereka juga akan membantu kita untuk mengingatkan kita bahawa kita haruslah berjaya, mengingatkan kita bahawa kita tidak boleh malas, memberikan kita cara-cara untuk kita kurangkan malas ini. Maka dengan itu, malas akan semakin berkurangan kerana ada orang yang membimbing dan memberi kita sokongan untuk kita teruskan ke hadapan mencari sinar dan kejayaan. Jadi kita haruslah mendapatkan bantuan apabila kita mempunyai masalah dan kita menghidapi satu penyakit yang bernama malas. Kita kena mencari bantuan supaya kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah dan memahami sesuatu subjek atau topik, serta mendapat sokongan daripada orang yang memberi kita bantuan itu. Jadi jelaslah bahawa untuk kita mengatasi masalah malas dalam diri kita ini adalah dengan mencari dan mendapatkan bantuan. Jadi mulai daripada hari ini, apabila anda merasa malas, carilah bantuan agar anda dapat berdiri daripada berbaring, bekerja daripada tidak bekerja. Maka itu merupakan faktor yang kedua, cara yang kedua. Jadi mari kita sambung kepada cara yang ketiga. Okey? Baiklah. Wow, banyak dah saya kongsikan tips dan cara-cara ini. Jadi kita sudah berada di cara yang terakhir, iaitu cara yang nombor 3. Okey? Bagi kita mengatasi dan mengelakkan sifat malas dalam diri kita, kita haruslah berusaha untuk mengelakkan gangguan. Apakah gangguan itu? Gangguan itu merupakan sesuatu yang boleh menghalang kita daripada kita terus melakukan sesuatu perkara. Gangguan itu bukanlah seperti gangguan manusia yang hendak membinasakan diri kita, tetapi gangguan itu merupakan gangguan yang membuatkan kita terhibur dan membuatkan kita lalai. Jadi, apakah gangguan itu? Gangguan itu seperti contoh melayari internet, membaca buku-buku komik, scroll social media, menonton YouTube dengan lama, menonton televisyen dan pelbagai lagi. Pelbagai bentuk hiburan ataupun gangguan yang lain lagi. Jadi, mengapakah gangguan ini boleh membuatkan kita malas? Seperti contoh, anda sedang bosan dan juga anda tidak berminat dengan sesuatu aktiviti atau perkara. Maka anda akan mencari sesuatu yang anda minat dan terhibur dengan, seperti melayan internet, bermain game, seperti contoh. Kemudian seseorang itu menyuruh anda supaya anda terus melakukan kerja sekolah dan tidak menjadi malas. Maka dengan itu tertimbulnya malas dalam diri anda, kerana anda sudah terikat yang gangguan itu, dan malas tu akan tertimbul dan anda tidak boleh jauh daripada gangguan tersebut. Anda tidak boleh jauh dengan hiburan-hiburan ataupun sesuatu yang mengganggu anda.
maka kita haruslah elakkan gangguan ini supaya diri kita sentiasa rajin dan tidak malas dan tidak leka. Jadi, apakah cara-cara untuk kita elakkan gangguan? Kita haruslah elakkan gangguan dengan berada di kawasan yang jauh daripada semua gangguan. Seperti anda belajar di dalam library, belajar di kawasan yang sunyi ataupun kawasan yang kosong, yang tiada orang, tiada barang apa-apa. Anda belajar seorang-seorang, dan perkara-perkara itu akan membuatkan otak anda semakin kuat dan tertumpu terhadap satu bidang atau satu kerja sahaja. Seperti contoh, anda sedang membuat suatu kerja sekolah ataupun assignment ataupun essay ataupun apa-apa macam projek dan selainnya. Anda dapat berbuat demikian dengan lebih baik dan lebih lancar kerana fikiran anda bukan untuk ke arah lain dan berfikir untuk dah lama dah belajar ni, bila nak main game. Seperti contoh. Dan apabila anda tertumpu dengan satu kerja, lebih baiklah kerja anda dan anda akan menjadi semakin rajin. Jadi apabila kita jauh daripada gangguan-gangguan ini, ia akan membuatkan anda semakin rajin dan mengelakkan diri daripada menjadi malas. Nasihat saya kepada ibu bapa ialah supaya tidak memberikan gadget kepada anak-anak. Kerana apabila gadget itu diberikan kepada anak-anak, kanak-kanak itu akan mudah terlekat dengan gangguan atau mudah terlekat dengan gadget tersebut. Maka dengan ini, budak-budak itu atau anak-anak itu akan sukar untuk mendengar kata ibu bapa, menjadi lebih malas dan semakin kurang rajin. Maka sebagai anak-anak haruslah diberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan awal yang baik, dan bukanlah memberi gadget supaya mereka dapat berhibur, bersantai dan selebihnya. Maka anak-anak ini haruslah diajar dan dididik untuk belajar tanpa mengajarkan mereka tentang sesuatu gangguan, dan mereka haruslah didorong untuk berjaya dan haruslah dididik oleh ibu bapa supaya tidak malas. Ibu bapa ini haruslah memainkan peranan yang penting bagi mendidik anak agar mereka menjadi orang yang berguna dan berjaya. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk perkongsian pada hari ini. Harap anda semua dapat mendapat manfaat daripada video ini. Dan kalau ada persoalan, boleh tanya di bawah. InsyaAllah saya boleh jawab kesemuanya. Dan harap anda boleh beri lagi saya cadangan untuk saya explore dan juga saya terangkan dan cerahkan kepada korang semua. Maka itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Harap anda share, like dan subscribe video saya. Dan kalau boleh share kepada orang yang memerlukannya. Dan sekian daripada saya. Harap anda juga menonton video-video saya yang lain. Dan harap kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.